الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita menghadiri majlis ilmu pada malam ini tidak lain tidak bukan lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah telah berfirman yang mafhumnya, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat ke atas alam ini. Dan baginda adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun baginda ini Nabi yang terakhir, namun beliau adalah penghulu kepada sekalian Nabi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Kata Nabi yang mafhumnya, aku adalah penghulu kepada sekalian anak Adam, dan bukanlah aku mengatakan ini untuk berbangga-bangga. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad ini, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi yang paling afdal, Rasul yang terbaik, manusia yang paling mulia. Bahkan makhluk yang paling mulia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Yang mafhumnya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kata ulama, umat ini digelar sebaik-baik umat. Kenapa? Kerana nabinya itu adalah sebaik-baik nabi. Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan baginda seafdal-afdal ciptaan. Hatta sebelum baginda Rasulullah ini dilahirkan, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita tahu kisah manusia yang pertama, Nabi yang pertama, Rasul, kisah Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan Nabi Adam itu ke dunia ini. Setelah 130 tahun, baginda Nabi Adam alaihi salam hidup di dalam syurga.
Nabi Adam pada satu hari di dalam syurga, dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan daripada suatu pohon di dalam syurga. Yang pohon itu, ya, Allah telah larang Nabi Adam daripada makan dari pohon tersebut, tapi Nabi Adam pada satu hari memakan daripada pohon tersebut. Maka kemudian Allah menurunkan Nabi Adam ini ke dunia. Namun setelah Nabi Adam memakan daripada pohon di syurga itu, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keampunan daripada Allah. Di dalam riwayat disebut bahawa Nabi Adam berdoa kepada Allah. Di dalam doanya Nabi Adam berkata, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Yang mafhumnya, ya Allah, demi hak Muhammad, ampunkanlah aku. Nabi Adam minta ampun daripada Allah, tapi dia menyebut nama Nabi Muhammad di dalam doanya itu. Sedangkan Nabi Muhammad pada waktu itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya, Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah bertanya bukan maknanya Allah tak tahu, bahkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Cuma pada pertanyaan ini ada pengajaran untuk kita, umat manusia yang mendengar kisah ini. Ya, Allah tanya dalam keadaan Allah dah tahu segala sesuatu. Allah tahu apa yang Nabi Adam nak jawab. Allah bertanya kepada Nabi Adam, mafhum Allah berfirman, mafhumnya, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Allah berfirman, mafhumnya, bagaimana kau tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum cipta dia? Lalu jawab Nabi Adam alaihi salam, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fawajadtu maktuban ala qawa'imil arsh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismik illa ahabbal khalqi ilaik. Kata Nabi Adam, mafhumnya, sesungguhnya setelah engkau menciptakan aku mengangkat kepalaku dan aku melihat tertulis di tiang-tiang arash, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka tahulah aku bahawa engkau tidak meletakkan satu nama setelah nama engkau, melainkan itulah nama makhluk yang paling engkau redha. Jadi Nabi Adam ni dah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah dia makan daripada pokok di syurga tu, dia nak minta ampun pada Allah. Dia kata yang mafhumnya, ya Allah, demi Muhammad kau ampunkanlah aku. Begitulah dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahimakumullah, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah yang mafhumnya, tak sempurna iman seseorang daripada kalian melainkan setelah aku dicintai olehnya lebih daripada dia mencintai ibu ayahnya dan anaknya dan sekalian manusia. Apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Bahawa selagi mana kita tak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling kita cinta dalam hidup kita,
melebihi daripada kecintaan kita pada semua insan yang lain, selagi itulah iman kita ini belum sempurna. Ya, maka bagaimana tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memupuk cinta di dalam diri kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara cara supaya kita menambahkan cinta dalam hati kita ini, dalam diri kita ini, dalam jiwa kita ini kepada Rasulullah adalah dengan kita memperbanyakkan mendengar tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan mendengar tentang kisah sirah baginda Rasulullah, kisah kehidupan Rasulullah. Banyakkan mendengar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi, sifat-sifat Nabi, dan banyakkan mendengar tentang rupa paras, ciri-ciri yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyakkan dengar tentang Rasulullah, insya-Allah akan bertambah cinta dalam hati kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, Rasulullah ini ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, sebaik-baik manusia dari sudut rupa parasnya dan dari sudut akhlaknya. Kalau nak dilihat pada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadai pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas akhlak Nabi di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman yang mafhumnya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ciptakan alam ini, yang memiliki segala sesuatu, memuji akhlak Nabi Muhammad, maka pastilah akhlak Nabi Muhammad ini akhlak yang terpuji. Kerana tidak ada pujian setelah itu yang datang dari makhluk ini yang boleh mengatasi, tidak ada pujian yang lebih tinggi daripada pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Al-Quran, yakni semua ciri-ciri yang baik yang dianjurkan dalam Al-Quran, yang diperintahkan di dalam Al-Quran, yang digalakkan di dalam Al-Quran, itu semua ada pada akhlak siapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita mencari-cari siapa role model untuk kita contohi dari sudut perwatakan, dari sudut akhlak, dari sudut attitude, pastilah yang terbaik itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau pemimpin yang agung, walaupun beliau ketua kepada rakyat, walaupun beliau ini dia darjatnya lebih tinggi dari segala raja-raja, beliau orang yang sangat berakhlak mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan pernah ditanya kepada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, apa yang Nabi buat kalau dia berada di rumah? Maka jawab Aisyah, kana fi mihnati ahli, fa idza hadaratis shalah kharaja lis shalah. Rasulullah ini di rumah dia membantu istrinya melakukan kerja rumah, dan apabila masuk waktu solat maka dia akan keluar menunaikan solat. Seorang nabi, seorang rasul, bahkan insan yang paling agung, di rumah apa dia buat? Membantu istri-istrinya buat kerja rumah. Bahkan diriwayatkan bahawa baginda sendiri kalau kasutnya rosak, dia baiki kasutnya sendiri. Pakaiannya rosak, dia baiki pakaiannya sendiri. Dia nak air, dia ambil sendiri dengan baldi daripada perigi.
Nak susu dia perah sendiri daripada kambing. Banyak perkara yang Rasulullah ni buat sendiri. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia boleh untuk minta sahabat atau keluarganya buatkan perkara-perkara tersebut untuknya, tetapi kerana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan banyak perkara dalam kehidupan sehariannya itu dia lakukan sendiri. Dan hatta seorang sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah, nama dia Anas bin Malik. Begitu rapatnya Anas bin Malik ini, dia nak kata rapatnya 10 tahun dia jadi ahli khidmat, memberikan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khadam lah, bahasanya khadam, ahli khidmat. Walaupun 10 tahun dia khidmat pada Rasulullah, kata Anas, Rasulullah tak pernah cakap tentang apa yang Anas buat ni, kenapa kamu buat perkara ni? Dan Rasulullah tak pernah cakap pada Anas tentang benda yang dia tak buat, kenapa kamu tak buat perkara ni? Hatta kepada khadam Rasulullah pun Rasulullah layan dia dengan baik sekali, tuan-tuan. Ini akhlak Rasulullah. Rasulullah ni bukan seperti sebahagian orang zaman sekarang yang kalau peribahasa bahasa Melayu ni kata pilih bulu lah. Sebahagian orang zaman sekarang ni mungkin kalau orang tu berpangkat tinggi, kalau orang tu ada harta, kalau orang tu nampak kereta dia mewah, dia nak layan baik-baik. Tapi kalau datang pada dia tu yang orang yang serba-serbi kekurangan, pakaiannya lusuh, zahirnya nampak kurang harta, maka dia layan dengan hina, layan dengan cemuhan dan sebagainya. Rasulullah tak begitu. Bahkan Rasulullah suka menyantuni orang-orang fakir. Setelah solat di masjid, baginda bawa orang fakir ni jamu mereka makan. Dan ada kisah-kisah yang kalau kita baca dalam Syama'il Nabi, ada kisah yang menyentuh hati kita. Bagaimana baginda menyantuni orang lain yang mungkin di mata sebahagian besar, mungkin di mata sebahagian masyarakat, orang ni tak ada apa-apa yang lebih. Tapi Rasulullah seorang yang pengasih, penyayang dan baik pergaulannya dengan manusia. Seperti disebut di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, satu ketika dahulu ada seorang sahabat yang bernama Zahir. Dan Zahir ini asluhu minal badiyah, dia ni daripada kawasan perkampungan, orang kampung lah. Disifatkan rupanya ini damim, yakni dia bukanlah orang yang rupanya itu bukanlah orang yang disifatkan sebagai rupa yang sangat cantik. Dia bukan orang yang rupanya dikatakan handsome, tak, damim. Dan dia ini suka datang daripada kampung pergi ke Madinah, bawa barang-barang daripada kampung untuk diberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada sahabat yang bernama Zahir ini. Disebut dalam satu riwayat, pada satu hari Zahir ini datang dan dia berniaga di pasar. Berniaga di pasar. Maka tiba-tiba ada satu orang lelaki yang datang memeluknya daripada belakang. Dipeluknya Zahir ini daripada belakang. Maka Zahir rasa diri dia ni dipeluk, tapi dia tak tahu siapa yang memeluknya itu. Bila dia tengok-tengok, akhirnya dia perasan rupanya yang peluk dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia tahu bahawa yang peluk itu adalah sebaik-baik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tambah merapatkan lagi badannya kepada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah dalam gurauannya, baginda menyebut sedang mereka itu berada di kawasan pasar, maka Rasulullah berkata, man yashtari hadzal abd, man yashtari hadzal abd, siapa yang nak beli hamba ini, siapa yang nak beli hamba ini. Zahir dia dengar ini, maka dia memberikan respon. Kata Zahir yang mafhumnya, mana ada orang nak beli aku ini, yakni seolah-olah macam dia kata nilainya itu rendah, tak ada siapa nak kat dia. Apa respon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zahir? Kata Rasulullah yang mafhumnya, akan tetapi kamu itu menurut Allah. Kata Rasulullah mafhumnya, kamu itu menurut Allah tinggi nilainya. Subhanallah. Kalau Rasulullah kata tentang kita, kita ini tinggi nilainya, apa lagi yang kita mahukan? Kalau kata-kata seperti itu terbit daripada Sadiqul Masduq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana Rasulullah menggembirakan hati sahabatnya, walaupun orang kampung, walaupun tidak disifatkan dengan rupa yang handsome, ya, tapi tengok bagaimana Rasulullah menggembirakan hatinya. Dikatakan mafhumnya, walakin anta indallahi ghal. Bagaimana perasaan kita tuan-tuan kalau dikatakan kepada kita, kamu itu menurut Allah tinggi nilainya? Subhanallah. Tuan-tuan rahimakumullah, Rasulullah ini isteri-isterinya ramai, dan juga beliau adalah orang yang terbaik dalam melayan keluarganya. Baginda bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada ahli keluarganya, kepada isteri-isterinya. Dan kata Nabi, akulah orang yang paling baik kepada isteri-isteriku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan disebut bahawa kalau pada satu malam itu, ya, jadi pada malam giliran isteri yang tertentu, baginda tetap akan pergi ke rumah isteri-isteri yang lain, berdiri di depan dan memberikan salam kepada isteri-isterinya yang bukan giliran mereka pada malam itu. Lihat bagaimana Rasulullah memasukkan kegembiraan ke dalam hati isteri-isterinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tersangatlah pemurah. Diminta sedikit, diberikan banyak. Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang dia datang minta bantuan, sedikit bantuan daripada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia yang mafhumnya, tengok kambing-kambing itu, kambing-kambing yang berada di antara dua bukit. Rasulullah ada banyak kambing. Maka dia tunjuk kepada kambing-kambing miliknya yang ada antara dua bukit, dan dia suruh orang itu supaya ambil semua kambing-kambing itu. Masya Allah Ta'ala. Itu pemurahnya Rasulullah. Dan ada satu ketika ada orang bagi hadiah kepada Rasulullah kurma. Dia bawa kurma dalam satu bekas, dan Rasulullah terima hadiah daripada orang itu. Dia pun ambillah kurma itu, dia terima hadiah itu. Bekas itu apa dia buat? Dia isi semula dengan sesuatu. Dia isikan bekas itu dengan emas yang dia ada, dan dia memberikan emas itu kepada orang yang menghadiahkan kurma padanya itu. Betapa pemurahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah juga manusia yang paling baik dari sudut rupa parasnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih indah rupa parasnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mengatakan
Tak ingat apa yang disebut oleh sebahagian. Taraqattu ainin wa ahsan wa ajmalu minka lam taraqattu ainin wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada mata yang pernah melihat insan yang lebih indah daripadamu. Tidak ada wanita yang pernah melahirkan insan yang lebih baik daripadamu. Engkau dilahirkan bebas daripada sebarang keaiban, seolah-olah engkau dilahirkan seperti yang engkau mahukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, rupanya teramatlah indah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah matahari itu terbit dan berlalu atas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita nak kenal macam mana rupa Nabi kita ini, tuan-tuan, maka yang terbaik kita dengar sendiri apa yang disebut oleh orang yang bersama-sama dengan Nabi, iaitulah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka ini duduk dekat dengan Nabi dan memerhatikan Nabi, dan mereka cerita tentang macam mana rupa Nabi. Maka malam ni saya nak baca sikit tentang apa yang disebut oleh sahabat-sahabat Rasulullah tentang bagaimana rupa Nabi kita ini, tuan-tuan. Kata sahabat, lam yakun bitawilil mumaghit wala bilqasiril mutaraddid, kana rab'atan minal qaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orangnya tidaklah terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Ketinggiannya mu'tadil, sederhana dan cenderung ke arah tinggi. Sederhana dan cenderung ke arah tinggi. Walam yakun bil ja'dil qatiti wala bis sabit, kana ja'dan rajila. Dan rambutnya itu tidak terlalu lurus dan tidak juga kerinting. Bukannya kerinting macam orang Afrika, ya, orang sahabat-sahabat kita dari Sudan, bukan. Dan tidak juga terlalu lurus, tetapi rambut Rasulullah kelihatan seperti berombak-ombak. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalthami wa kana fi wajhihi tadwir. Dan Rasulullah ini tubuhnya tidaklah gempal, baginda bukan orang yang gemuk. Dan disifatkan bahawa dada dan perut baginda itu satu paras, separas, rata, separas. Tidaklah gempal, dan wajahnya juga tidaklah terlalu bulat, tidak juga panjang. Wajahnya itu ada padanya kebujuran, tapi tidak terlalu bulat dan tidak juga terlalu panjang. Abyadu mushrabun, dan warna kulit Rasulullah abyad mushrabun, putih yang bercampur padanya kemerah-merahan. Ini warna yang kalau ada pada seseorang sangat cantik. Ad'ajul ainain, kedua anak matanya itu hitam, sangat hitam, dan putih matanya itu putih dan ada padanya garis-garis halus berwarna merah. Dan rambut baginda Nabi juga hitam. Ada ketika sampai rambutnya tu sampai ke paras cuping telinga, dan ada ketika sampai ke paras bahunya sallallahu alaihi wasallam. Dan hidung baginda Rasulullah itu mancung dan pipinya rata, dan mulutnya itu lebar, sederhana. Kata ulama, ini menunjukkan fasahah, kefasihan dalam berbicara. Dan gigi-gigi baginda itu indah tersusun, dan ada sedikit jarak di antara gigi-gigi Rasulullah. Sahabat kata, apabila baginda Rasulullah berbicara, maka kelihatan seperti cahaya keluar di antara celah-celah giginya sallallahu alaihi wasallam. Ahdabul ashfar jalilul musyashi wal katad,
Dan sendi-sendi Rasulullah besar dan gagah, tapak tangannya tebal, sendinya besar, ya, dua bahunya itu, jarak antara dua bahunya itu luas. Ini semua ciri-ciri yang menunjukkan bahawa Rasulullah ini seorang yang lelaki yang gagah, kuat. Bahkan Allah mengurniakan kepada Rasulullah ini kekuatan 40 orang lelaki. Sehingga ada sahabat yang kata mafhumnya, apabila perperangan jadi sukar, maka kami akan berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Apabila baginda Nabi berjalan, baginda akan berjalan dengan gagah, seolah-olah turun daripada tempat yang tinggi. Wa idzal iltafata ma'a. Dan kalau Nabi mengalihkan pandangannya, seluruh tubuhnya ini akan dialihkan bersama. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dialah penamat, penutup sekalian nabi. Ajwadun nasi sadra. Insan yang paling pemurah orangnya. Wa asdaqun nasi lahjah. Insan yang paling lemah lembut dan baik insan yang paling baik tutur katanya. Wa alyanuhum arikah wa akramuhum ishrah. Insan yang paling lemah lembut dan baik pergaulannya sesama manusia. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihatnya akan rasa kehebatannya, barang siapa yang bergaul dengannya akan jatuh cinta padanya. Yaqulu na'ituh lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Berkata yang menyifatkannya, aku tidak pernah. Ini kata-kata ini kalau kita tengok kitab-kitab yang cerita tentang rupa paras Nabi, kita akan dapat lebih dari seorang, ramai sahabat yang mereka sebut kata-kata yang maknanya ini. Apa dia yang disebut oleh ramai sahabat? Ramai sahabat yang mereka sebut ungkapan ini, ungkapan yang membawa makna ini. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah melihat sebelumnya atau setelahnya insan sepertinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Maka moga-moga bila kita cerita ini bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Moga-moga berkat majlis kita pada malam ini Allah mengurniakan nikmat ke atas kita, dapat kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manami, man ra'ani fil manam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah. Kata Nabi, fa inna syaitan la yatamathalu bi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang mafhumnya, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, sesungguhnya dia telah melihat aku. Faqad ra'ani. Syaitan itu tidak boleh menyerupai rupa aku. Jadi orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi, dalam rupa parasnya yang asli, itu memang dia melihat Rasulullah, kerana syaitan tak boleh menyerupai Rasulullah. Dan siapa yang melihat Rasulullah di dalam mimpi, maka itu busyra bagi dia, berita baik bagi dia. Kata ulama bahawa orang itu akan mati dalam iman. Bagaimana kalau kita ni masa kita hidup dekat dunia, kita sudah dapat berita gembira bahawa kita akan mati dalam iman? Bukankah itu yang kita semua harapkan, agar penghujung kita ini husnul khatimah, dimatikan kita ini dalam iman? Maka itu satu perkara yang sangat menggembirakan seorang mukmin kalau dia dikurniakan di dalam mimpinya dapat melihat walaupun sekali
melihat rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, siapa yang melihat Rasulullah di dalam mimpinya dalam rupa paras baginda yang asli, maka itu berita gembira bahawa orang itu akan mati di dalam iman. Bagaimana cara untuk kita dapat beroleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita? Kata ulama, yang pertama, hendaklah kita berpegang teguh dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, perbanyakkanlah bersolawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanam azam pada malam ini, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, untuk kita semangat menjadi pengikut setia kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mulai pada malam ini lebih banyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam hidup kita. Dan mulai malam ini, marilah kita berazam untuk memperbanyakkan setiap hari salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah mengurniakan kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita dalam rupa paras baginda yang asli, dan moga nanti di hari akhirat Allah menghimpunkan kita bersama Rasulullah di dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana majlisan hadha dhanban illa ghafartah, ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا كلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.